susah ni ujian. Kan? Susah ni ujian. Miskin ujian. Sakit ujian. Betul kan? Dan kita kata senang, kaya, mewah, harta, sehat, nikmat. Jadi menyebabkan orang terburu-buru ni. Terburu-buru, gelojoh memburu. Nak memburu kaya, memburu jawatan, memburu harta, memburu pangkat, memburu pengaruh. Kenapa? Sebab sudah digambarkan, wah ni nikmat ni best. Seronok. Ya, bahagia ni. Kalau dapat semua tu. Sebenarnya macam ni. Sakit tu ujian, sihat juga ujian. Seorang hamba Allah yang membaca, tak sebut semua Asmaul Husna. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, al-ahad as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata apa dia minta Allah akan bagi, dia nak berlindung apa Allah akan lindungi. Tapi tak sebut semua. Ada dalam nas yang lain, seorang yang Nabi dengar mengatakan ya zal jalali wal ikram. Ya, apa yang dia minta Allah akan mustajabkan. Bayang kita baca semua sekali. Jadi bawa ni ke mana-mana atau yang seumpama ini, ya sahabat-sahabat sekalian, jadi amalan kita, ya kita suka berzikir dengan zikir Asmaullahil Husna. Baik. So kita tengok pada hikmah yang ke-108. Hikmah yang ke-108 ini adalah sangat berkait rapat dengan hikmah yang ke-107. Ya, bahkan ada dalam buku lain yang menghuraikan tentang ini, dia akan sekalikan saja 107 dan 108. Ya. Jadi sama-sama kita baca dulu 108. Nanti mungkin hari ini sempat juga kita pindah kepada 109. Ya, baik. Ustazah bacakan dan para muslimah akan sama-sama ikutlah ya. Baik. An'ama 'alaika awalan bil ijadi wa thaniyan bitawalil imdadi. An'ama 'alaika awalan. Kadang sudah dah tu. Ya, dah nak cerita dah. An'ama 'alaika awalan maksud dia telah dikurniakan nikmat. Benda dah berlaku dah ni. An'ama 'alaika, Allah telah kurniakan kepada kamu nikmat awalan yang mula-mula sekali. Apa dia nikmat tersebut? Bil ijad, iaitu kamu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu diciptakan oleh Allah. Dijadikan oleh Allah. Dengan itu boleh disebut nama kita ni. Sekejap ya. Ustazah nak bawa tuan-puan rujuk surah Al-Insan. Cuba buka Quran masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Ayat ini sahabat-sahabat sekalian, ia menjelaskan kepada kita bahawa dulunya kita manusia ini adalah lam yakun syai'an mazkura. Tak pernah disebut. Betul tak tuan-puan? Pernah tak orang sebut kita masa zaman-zaman komunis dulu? Dah lahir ke belum? Siapa yang dah lahir tahun 1957? Angkat tangan. Waduh. Masya Allah ya. VVIP kita ya.
Bagi yang belum lahir tahun 1957 ni tahun apa ni tuan-puan? Tahun Merdeka kan? Adakah nama dia akan disebut? Ya, dekat Padang yang orang cakap Merdeka, Merdeka. Ada tak orang akan listkan nama dia sebagai orang yang hadir menyambut hari kemerdekaan tu? Memang tak ada. Sebab apa? Dia tak wujud lagi. Masya Allah, nampak tak betapa kecilnya kita ni tuan-puan sekalian? Juzuk kita ni terlalu kecil. Beribu tahun dah umur dunia ni, kita tidak pernah ada sebelum tu. 5,000 tahun sebelum Masihi, 2,000 tahun sebelum Masihi, kita di mana? Kita tak wujud. Kita tak ada. Kamu tahu tak wahai manusia bahawa kamu ni ada masa, ada satu fatrah ataupun fasa lam yakun syai'an madhkura. Kamu tak pernah disebut oleh sesiapa pun. Sebab apa? Sebab tak wujud. Jadi maknanya tak ada benda nak cerita pasal kita tanpa kewujudan kita. Sebab tu sekali lagi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu tahu apa nikmat paling awal yang kamu terima? Awalan bil ijad, yang paling awal kamu terima adalah kamu diciptakan oleh Allah. Kamu dijadikan oleh Allah. Maka akan ada riwayat kamu. Akan ada cerita kamu. Sejarah kamu. Kisah kamu. Akan ada. Sebelum tu, kamu tidak ada. Kamu jangan lupa bahawa nikmat kewujudan kamu adalah satu nikmat besar yang harus kamu syukuri dan hargai. Jangan rosakkan. Jangan zalimi diri sendiri. Kalau zalim pada diri sendiri, itu bermakna kamu tidak mensyukuri nikmat kewujudan kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah nak sahkan dulu sebab 2-3 masa Ustazah dekat, Ustazah pergi Bandung, balik tu, Ustazah ada baca buku dalam flight. Tapi buku tu bukan Ustazah punya, ustaz yang punya. Saya tengok dia baca, Ustazah pun pinjam. Tapi Ustazah kena sahkan dulu ya. Ayat 1 dan 2 surah Al-Insan ni, menurut kitab tersebut, itu kitab guru-guru Fatani. Ya, ulama-ulama dulu. Ayat 1 dan 2 ni, bila kita baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Hembuh kat air atau hembuh kat kepala orang, maka dia akan sangat sayang kepada kita. Bolehlah nak salin tu kan, ya. Tapi Ustazah kena sahkan balik. Sebab tu Ustazah baca dari atas flight, tapi Ustazah tangkap benda tu. Masya Allah ini menurut ulama-ulama dulu. Maknanya itu boleh mengikat juga hati dengan seseorang. Wallahu ta'ala alam. Ada bentuk-bentuk amalan ni daripada pengalaman. Ya, observasi ulama-ulama silam yang mengamalkannya. Nanti Ustazah akan sahkanlah. Ya, sahihkan sebab dia ada huraian dia. Cuma yang tadi teringat sebab kita rujuk pada surah Al-Insan. Kemudian kembali kepada hikmah tadi. Wathanian, dan nikmat yang kedua, bitawalil imdad. Tawali, mutawaliyah maksudnya adalah berterusan. Berterusan nikmat yang namanya al-imdad. Pernah dengar tak qasidah madad, ya madad, ya madad, apa? Macam mana? Cuba baca sikit. Habis pula tak ingat dah semua. Kan madad kan? Apa maksud madad ni tuan-puan sekalian? Imdad, madad, maksud dia apa? Pertolongan. Bantuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, itu satu nikmat yang sangat besar, kewujudan kita, dan diikuti nikmat itu selanjutnya adalah bitawalil imdad, berterusan Allah akan tolong kamu. Berterusan Allah akan bantu kamu. Sebab itu tadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah bawakan Asma'ullahil Husna ini.
Kalau kita tengok Asma'ullahil Husna ni tuan-puan sekalian, Masya Allah. Menggambarkan bagaimana kehebatan, kekuasaan, nama, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau kita tengok inilah yang berkait dengan urusan kita, keperluan kita. Kitanya adalah manusia yang berdosa. So, apa hajat kita? Kita nak keampunan Allah. Maka dalam Asma'ullahil Husna, kita belajar Allah adalah Al-Ghaffar. Allah adalah Al-Afu, yang sangat suka mengampunkan. Tuhibbul afwa, sangat suka mengampunkan. Kita susah. Ataupun kita nak hidup tapi tiba-tiba cuba jauh daripada Allah. Sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja. Di dalam ni ada Allah As-Samad yang menjadi tempat tuju segala-galanya. Sepatutnya magnet seluruh yang hidup ini, termasuk kita, hati kita, mata kita, telinga kita, magnet yang sepatutnya apa dia? Tertuju dan tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang tak jadi macam tu. Dah hidup 30 tahun, dah hidup 40 tahun, Allah uji dengan kesenangan, ya? Tiba-tiba magnetnya lusuh dan tumpul. Dia tidak kuat lagi terkait dengan As-Samad. Padahal Allah As-Samad maknanya apa? Seluruh yang ada di atas muka bumi, langit semua ni tuan-puan, magnet tumpuan dia adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak boleh hidup tanpa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah As-Samad. Ustazah masa tu sempat mendengar daripada satu kuliah lah masa dekat Bandung. Dia kata, betul juga ya, siapa pun fikir benda tu. Kita kata, susah ni ujian. Kan? Susah ni ujian. Miskin, ujian. Sakit, ujian. Betul kan? Dan kita kata, senang, kaya, mewah, harta, sehat, nikmat. Jadi menyebabkan orang terburu-buru ni. Terburu-buru, gelojoh, memburu. Nak memburu kaya, memburu jawatan, memburu harta, memburu pangkat, memburu pengaruh. Kenapa? Sebab sudah digambarkan, wah ni nikmat ni, best. Seronok. Ya, bahagia ni. Kalau dapat semua tu. Kalau dapat rumah 3 almari handbag, 5 pintu kasut, 10 pintu kain baju. Ini benda yang kita lihat. Betul tak? Ustaz cakap benda realiti tuan-puan. Bukan bermakna Ustazah tak ada almari. Ni cakap Ustazah ada almari lah Ustazah cakap ni. Ustazah tak ngata orang ni, ngata diri sendiri sebab Ustazah ada almari. Yang sangka kita dengan ada semua tu kita akan bahagia. Betul? Yang sangka kita tu best. Itu seronok. Tapi subhanallah, mungkin fahaman itu kena diharmonikan kembali. Kenapa? Sebenarnya macam ni. Sakit tu ujian. Sihat juga ujian. Masa bila sihat menjadi nikmat? Ketika mana kamu boleh menguruskan kesihatan di atas jalan ketaatan. Itu nikmat. Semata sihat tidak lagi. Okey, miskin tu ujian. Kaya tu nikmat. Tak. Miskin ujian, kaya juga ujian. Masa bila kaya jadi nikmat? Ketika mana kamu boleh menguruskan kekayaan, lalu kekayaan mendekatkan jalan, memudahkan jalan kamu menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kekayaan taklah nikmat untuk kamu. Kalau tak, berempah pula lah dengan ujian tu. Pengaruh dan jawatan itu adalah ujian. Masa bila pengaruh dan jawatan jadi nikmat? Ketika mana kamu gunakan pengaruh dan jawatan kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bawa orang kepada jalan yang Allah redai. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Itu menjadi nikmat ke atas kamu. Kalau tak tuan-puan sekalian, ia ujian. Yang belum tentu lulus. Entah gagal, entah lulus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha adil tuan-puan. Kita baca selalu Asma'ullahil Husna. Ya adil, ya adil. Wahai Allah yang maha adil, yang maha adil. Allah tunjukkan keadilannya pada semua perkara yang Ustaz nak sebut pada pagi ni. Cuba bayangkan tuan-puan,
Bukan pada harta benda, bukan pada jawatan, bukan pada pengaruh, bukan pada pangkat, bukan pada apa pun sebenarnya yang menjadi kunci kebahagiaan dan ketenangan. Allah yang Maha Adil mengatakan, Ala bidzikrillahi yatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati kamu akan dikurniakan ketenangan. Kamu boleh jadi orang miskin, tapi kamu ingat kepada Allah, hati kamu akan tenang. Kamu boleh jadi orang kaya, kamu ingat kepada Allah, bukan kekayaan yang menenangkan kamu, tapi zikrullah kamulah yang menenangkan kamu. Kamu boleh jadi sakit, terlantar di katil hospital, tapi sakit itu telah menjadi jalan. Kamu zikrullah, kamu ingat kepada Allah, maka zikrullah itu akan menenangkan hati kamu. Tak keluar duit pun tuan-puan. Ya? Orang kata apa, ya Allah, adilnya Allah. Kalau kamu kaya macam mana pun, kamu ikutlah macam mana pun kedudukan kamu pada pandangan manusia. Kerana hebatnya material yang kamu ada. Tapi ingat, kalau Allah tidak pilih hati kamu untuk jatuh cinta kepadanya, untuk mengenalnya, untuk ingat kepadanya, kamu tak pernah tahu pun sebenarnya apa erti ketenangan dan kebahagiaan. Kamu tak pernah tahu. Ya, tapi kalau Allah pilih hati kamu, kamu mula mencintai Allah, kamu meyakini Allah Subhanahu wa taala, kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kamu terasa nak baca kalam Allah, ya, dan sebagainya yang berlaku dalam jiwa kamu, itu subhanallah, nikmat yang terlalu besar. Sebab tu kita mendengar banyak tuan-puan sekalian, orang yang dihantar ke penjara, ulama-ulama silam yang dihantar ke penjara, jeriji besi itu tidak menyekat kebebasan hati mereka untuk meneroka yang dinamakan sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat batinan ini jauh lebih besar daripada nikmat zahir. Nikmatnya ada dua, ya tuan-puan, zahiran wa batinan. Nikmat zahir banyak mana sangat kita boleh menikmatinya. Katalah nikmat zahir ni, hidangkanlah ya Allah satu dewan ni lah. Makanan yang sesedap-sedap-sedapnya. 10 negara ada kat situ. Soalannya, banyak mana puan-puan boleh menikmatinya? Walaupun dah dihidangkan sebanyak-banyaknya. Yang kita boleh makan berapa pinggan? Sepinggan. Dah rasa yang bahagian Asia Tenggara tu contohnya kan, ni ada 10 negara ni. Macam mana yang kita boleh muji dia? Ya Allah, sedap-sedapnya. Makan kak? Tak boleh dah. Dah penuh. Itulah nikmat zahir. Cantiknya kasut. Cantik kasut. Pakainya berapa pasang? Sepasang. Takkan setiap 5 kilometer nak tukar. Sebab nikmat zahir ni tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Kenapa? Allah letak limitation kita. Ada limit dia. Kau tak boleh nak menikmati benda tu. Sebab keperluannya sikit je. Nikmat zahir ni ikut keperluan sebenarnya. Tanya orang yang banyak handbag. Sibuk tu menguruskan benda-benda tu. Kadang-kadang dah tertinggal pula. Dah asyik nak tukar. Masuk yang ni kunci kat sini, kunci kat sini. Asma'ul Husna kat sini, Quran kat sini. Lah balik. Keluar sekarang, dah tertinggal ini. Nak mengurus itu pun sakit. Tanya orang yang ada satu je. Dah rosakkan baru beli lain. Senang hidup dia. Semua dalam tu. Ramai. Itu maksudnya bercakap. Tadi dah hilang kunci dah. Subhanallah tuan-puan sekalian, padan muka kita. Dia suka menyusahkan diri sendiri. Siapa suruh? Tak orang lain zalim kat kita tuan-puan. Kita menzalimi diri kita sendiri. Jadi macam itulah nak beritahu apa dia, nikmat ni ada dua. Kita mengingatkan diri kita lah supaya apa? Supaya upgrade lah. Kan? Nikmat ni ada namanya zahiran wa batinan. Nikmat zahir ni ada limit dia. Diberi banyak mana pun, tubuh badan kamu takkan mampu untuk menikmatinya. Menggunakannya. Sebab apa? Limit. Tapi nikmat batin, subhanallah. Nikmat batin tuan-puan.
nikmat, merasai apa? Hubungan, cinta, kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ilmu semakin kuat, semakin beriman, semakin yakin. Subhanallah, itu terlalu luas. Terlalu luas. Sebab tu kita naik heran tengok, ya Allah, manusia yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai mereka tidak takut dengan libasan-libasan mata pedang kerana yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak benda kita takut. Kenapa? Kerana nikmat batin yang namanya iman belum begitu mendasar, meluas dalam jiwa kita. Sebab nikmat batin ni ada kesan dia. Nampak pada kehidupan, nampak pada zahir. Masya Allah, subhanallah. Ya, jadi balik kepada yang tadi, tuan puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita dua nikmat yang sangat besar. Ini tak masuk lagi nikmat-nikmat yang lain, tapi dua nikmat yang besar ini sudah mewajibkan kita sebenarnya untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah nak buat perangai tak ada semangat, tawati. Kita tu selalu macam tu kan? Apa masalahnya ni? Kan? Ya? Tak tahulah, tak ada semangat hidup lah, tawati. Dia ada lah bendanya tu. Ya, benda nak merajuk, nak apa. Sebenarnya ini semua mainan ya. Kita kena keras sikit dengan diri kita, tuan-puan. Betul. Ini semua mainan nafsu dan emosi. Mainan je. Tahulah, tak ada semangat. Apa masalahnya? Ya, apa masalah yang sampai tak ada semangat? Boleh nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu ni solat lewat, lepas tu solat sunat tak ada? Boleh nak jawab? Tak ada semangat. Cuba fikir betul-betul. Fikir. Munasabah ke jawapan tu nanti dekat akhirat? Subhanallah. Maknanya ini hanya mainan nafsu. Kena keras dengan diri kita. Jangan terlalu memanjakan diri. Ya, keras. Kamu nak jawab apa nanti depan Allah? Ini namanya buang masa ni, duduk berehat-rehat. Atas nama tak ada semangat. Healing sana, healing. Mana healing? Dia tak ada masa healing dah. Amal soleh sekarang. Ya, amal soleh. Subhanallah. Konsep healing ni pun kena difaham juga, tuan-puan. Sebenarnya healing ni, mana? Ustaz ada tulis hari tu, konsep healing ni ya. Tak ada nak healing-healing dah, tuan-puan ya. Kita sebenarnya bekerja dengan apa ni? Bekerja dengan untuk amal soleh. Okey, konsep healing. Konsep healing yang kita kena faham apa dia? Healing ni maksud dia cuci. Cuci. Yang kita mungkin faham lain. Healing ni rehat. Healing ni apa lagi kita faham? Santai-santai lah. Relax-relax. Tak payah fikir. Tu healing kita. Tak pernah habis. Konsep healing yang Ustaz ketengahkan, healing ni adalah tazkiyah. Menyucikan. Yang kadang-kadang kita rasa macam tawanya, tak semangat, downnya, apa benda lagi, kemurungan lah, apalah. Itu signal, tuan-puan. Signal. Apa dia? Ada keperluan daripada batin kamu yang sudah cukup mendesak untuk dipenuhi. Mungkin, ya betul. Saya tak menafikan, tuan-puan. Dari banyak aspek dan sudut yang lain, orang kata, memang itu penyakit ustazah. Okey. Tapi kembali kepada Islam, pasti ada rawatannya. Ya? Jadi kalau Islamic approach tu, tuan-puan sekalian, dia tidak boleh mengabaikan untuk melihat sisi yang paling besar, namanya tazkiyah. Nak dibersihkan. Ada benda yang nak dibersihkan. Daripada tazkiyah nanti dah dibersihkan, ada benda yang nak diisi. Jadi menjerit batin kita tu. Jeritan batin tu dalam bentuk yang demikian. Ada lagu jeritan batinku. Kalau saya nyanyikan takut hujan. Ya. Tapi tuan-puan, jeritan batin ni keluar dalam bentuk yang macam mana? Tiba-tiba badan kita jadi lemah. Sebab batin kita menjerit. Ada sesuatu yang kamu kena bersihkan. Ada sesuatu yang kamu dah tinggalkan lama dan kamu tak isi batin kamu dengan perkara-perkara ini. Lalu kita rasa dah hilang semangat dengan semua yang kita ada.
Ya, keluarga yang kita ada sudah tidak memberi semangat kepada kita lagi. Pasangan hidup yang kita ada juga tidak boleh memberi semangat kepada kita lagi. Bahkan mungkin melunturkan lagi semangat kita. Ya, harta yang kita ada dah tak ada bagi semangat dah. Dulu macam-macam alasan kita. Best lah ada harta benda apa segala macam. Ya, dapat buat mihrab. Mihrab pula ada aircon. Aircon pula ada kapet. Lepas tu ada tasbih. Kita design dah mihrab tu secantik-cantiknya tuan-puan. Tapi hujung jatuhnya Allah akan tunjuk. Sekarang mihrab kamu juga tidak mampu memberi semangat kepada kamu. Sebab apa? Ada mihrab tapi tidak mengisi agenda di mihrab tersebut. Ada tempat rumah ada surau musalla. Tapi tidak pun menghidupkan tempat tersebut dengan amal soleh dan ibadah. So, hati kita, batin kita pun mulalah macam-macam lah ragam dia. Paling besar kesan dia apa dia? Tak semangat. Betul tak tuan-puan? Pernah rasa? Tak semangat. Rasa. Lawan. Kena lawan. Kena lawan. Apa ni tak semangat ni? Cakap kat diri sendiri. Apa tak semangat ni? Bangun, pergi kuliah. Bangun, pergi cari ilmu. Kena macam tu. Sebab apa? Healing yang sebenar adalah cuci ataupun tazkiyah. Konsep healing yang kedua. Jumpa diri sendiri. Apa maksud jumpa diri sendiri? Itulah dia healing. Kita kadang-kadang healing mikir orang. Kita menganalisa orang. Kita lupa bahawa healing yang terbaik adalah mengenal diri kita sendiri. Kita duduk pergi periksa dengan kawan 2 orang nak healing. Bantainya berburak dengan 4 orang. Yang menyakitkan dia tu, dia rasa dia puas hati dah. Dah dapat luah segala-galanya. Pasti memerlukan healing yang lain. Maknanya call lagi. Jom kita kelangkawi pula. Takkan selesai. Sebab apa? Tuhan bukan suruh kita nak jumpa orang, judge orang, menghakimi orang. Orang tu dia punya urusan lah pula. Sekarang urusan kita. Healing ni tuan-puan buat kita kenal diri kita sendiri. Jumpa diri kita. Dah lama kita ni tak jumpa diri kita ni. Sebab apa? Sebab mata kita terarah kepada yang lain. Contoh ya tuan-puan sekalian. Sekarang ni bulan Rejab. Entah-entah ya tuan-puan sekalian, kita belum terfokus lagi dengan Ramadan yang bakal datang. Belum terfokus. Masih duk huru-hara, merewang-rewang. Entah-entah dah terfokus Syawal. Dia terlajak pula. Dah tengah fikir ni anak-anak tengah bincang warna apa ni, tema Syawal ni. Seminggu cari warna tema tak jumpa lagi. Dah tengok dah ramat kapet, kotlah memberi inspirasi warna tema raya. Itu sama pun dengan kita tuan-puan. Anak saya dah tanya dah, Umi kita ni tema warna apa? Cakaplah awal-awal sikit. Tak datang tema apa. Puas dah tengok keliling kelalang kok ada warna memberi inspirasi. Maknanya kita tu dah ke depan tu. Ya, dah pergi ke Syawal. Ramadannya belum lagi. Ramadan kita tema apa tuan-puan? Apa tema Ramadan kita? Kita tak pernah mendesain pun Ramadan kita tuan-puan sekalian. Subhanallah. Dia hanya datang macam tu je dalam hidup kita. Jadi sampai saya kata, ya Allah, Ustazah pun mula berfikir tu sebab ada satu jemputan dekat Singapura Sabtu baru ni, itu memang khusus cerita pasal Ramadan. Jadi macam terfikir, ya Allah, pasti ini bukannya kebetulan. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ni duk sibuk fikiran, sibuk hati, sibuk emosi, sibuk fizikal. Kamu tak terfokus lagi ni kepada Ramadan. Ya? Jadi bila kita tu Allah takdirkan bercakap tentang urusan Ramadan, kita rasa diri kita terpanggil sekali. Ya Allah, tolonglah fokus kepada Ramadan. Hal-hal dunia memang tak pernah habis. Ya? Tapi insya-Allah Ramadan ni satu yang terlalu indah sahabat-sahabat sekalian untuk kita nikmati. Kita nak Ramadan kita bagaimana? Kita fikirkan sekarang. Masuk salah tadi tuan-puan adalah soal fokus kita. Nak ceritanya pasal kenal diri sendiri kan? Ramadan ni tuan-puan dalam bacaan ustazah lah. Sebenarnya nak prepare untuk hari Sabtu hari tu.
satu jurnal dalam bahasa Inggeris, ya. Dia kata Ramadan ni adalah deepest introspection. Ya. Ini adalah, sebab dia hurailah atas tu, betapa sibuknya kalian. Betapa sibuknya kalian dengan luaran kalian. Sibuknya kita dengan orang lain. Sibuknya kita dengan luaran kita. Ya. Itu cakap orang putih dia, cakap Melayu dia senang je, teropong. Dia cakap Arab dia muhasabah. Ya. Jadi, tapi nak bagi tahu Ramadan itu paling dalam kita boleh melihat ke dalam diri kita sendiri. Sebab bila kita berpuasa, sahabat-sahabat sekalian, itu keadaan keupayaan, ya, dikata ability, kita punya fikiran untuk berfikir itu sangat tajam. Sebab kita puasa, perut kita kosong. So, kemampuan fikiran, berfikir, mengatasi nafsu tu kuat. Sebab nafsu dah dimendapkan. Duduk diam. Jangan makan. Jangan minum. Jangan berseronok. Suami isteri kata hubungan-hubungan. Jangan. Itu kan nafsu kan, syahwat dan sebagainya. So, akal kita lebih tajam. Jadi dikatakan Ramadan itu sebagai paling hebat introspection. Maknanya sangat dalam untuk kamu melihat ke dalam diri kamu sendiri. Healing tu begitu tuan-puan. Ramadan datang sebagai healing untuk kita. Kalau kita nak lihat sebagai healing, tapi kadang-kadang Ustazah suka juga untuk melihat Ramadan sebagai reward. Bila kita lihat Ramadan sebagai reward, maknanya kita kena standby daripada Rejab lagi. Rejab, Sya'ban, rewardnya Ramadan. Ya? Jadi Ramadan tu subhanallah, subhanallah. Ramadan yang memang untuk kita. Ke dalam diri kita. Jadi bila sebut healing, tuan-puan sekalian, katalah kita nak ke mana-mana, kononnya untuk healing, biar jumpa diri kita. Apa maksud jumpa diri kita? Kenal diri kita yang pastinya terlalu banyak keaiban, kelemahan, kekurangan yang kalau tidak dengan biimdadillah, tidak dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dapat menguruskan diri dan hidup kita. Tak mungkin dapat tanpa rahmat dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok macam mana halusnya gaya bahasa Nabi Yusuf alaihissalam. Digoda oleh isteri Al-Aziz yang kita kenali namanya Zulaikha, kan. Disebut Imra'atul Aziz, isteri raja, pemerintah, ya. Digoda oleh seorang wanita yang subhanallah, bukan calang-calang orang yang boleh tahan godaan ini. Wanita yang rupawan, wanita yang hartawan, wanita yang bangsawan, bahkan wanita baik, wanita budiman. Bukan wanita tak baik, tuan-puan. Tapi siapa yang boleh menahan diri dengan laki-laki yang auranya seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Dia tak cakap soal handsome saja, ya, tapi auranya. Dia kalau handsome tapi perangai punah ranah, tak lawa aura dia. Kan? Ini handsome menjaga pandangan. Geramnya kita, kan? Contohnya lah, ya. Handsome, jaga pandangan, lembut tutur kata, menyantuni, sopan, amanah. Ya Allah. Itu yang jadi Imra'atul Aziz ni. Bukan orang tak baik, tuan, tapi boleh ke menahan gelora hari-hari melihat sedemikian rupa aura Nabi Yusuf alaihissalam? Jadi memang maknanya, ya, Zulaikha pun tak boleh menahan diri dia, lalu tujuan dia tadi nak juga mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam, maka digoda. Digoda. Bila goda tu maksud dia, tuan-puan, dah tengok dah semua ni line clear. Takkan goda bodoh-bodoh gitu je. Kan? Kena line clear lah. Mungkin dah bagi tips ke apa dah, ya, pada semua-semua penjaga. Tak payah risau, dah line clear. Secara zahir dia. Yang tak clearnya dengan siapa? Allah. Nak clear macam mana? Allah itu sami'am basira. Tak clear.
Masuk clear kita itulah ya. Maksudnya takkan. Bendanya takkan dapat terlindung daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang Zulaikha belum kuat. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dapat membebaskan diri daripada godaan Zulaikha. Tapi apa kata Nabi Yusuf? وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Aku ni bukan nak menyucikan diri, maknanya nak kata diri aku baik, nak bajet bagus, nak kata gini tak. Sebab apa? Sebab sifatnya nafsu ni memang menggesa kepada benda yang buruk. Illa marrahima rabbi, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Maknanya kalau kekuatan sendiri tak kuat, tapi Allah yang merahmatiku, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapatlah aku terbebas daripada godaan yang begitu dahsyat dan bertubi-tubi itu. Masya Allah. Ya, kalau yang tak kuat tu tak ada godaan pun, ya, baru kinyit-kinyit mata je mencari jalan, je sebab je lah tu, kan, ya. Sendiri cari sebab tu. Ini digoda bertubi-tubi. Tapi tengok halusnya bahasa Nabi Yusuf AS. Aku tak kata aku baik. Aku tak menyucikan diri aku. Sebab kalau ikutkan sifat nafsu tu memang buas. Memang mengajak benda tak baik. Cenderung sekali nafsu macam tu. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam itulah kita sahabat-sahabat semua. Mencari dan mengenal diri ni, subhanallah, menjadi satu titik yang kita akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Percayalah cakap Ustaz. Kita dihadapkan masalah yang pening kepala kita. Pening. Sekarang kita ada pilihan. Pertama, menyalahkan semua yang lain. Tenanglah sekejap, 5 minit. Puas hati. Memang salah dia. Salah. Tapi kita tak akan dapat ketenangan dan kebahagiaan, ketenteraman yang sebenar. Sebab apa? Kita tak ada kerja lepas tu. Kecuali menyalahkan orang lain. Kita tak ada kerja lepas tu, tuan-puan, lepas pada tu. Kecuali kita hanya melihat orang dengan pandangan, dia salah. Cuba kita duduk, analisa apa yang berlaku dalam hidup kita. Ya, ada campur tangan. Ya, maknanya perbuatan-perbuatan orang keliling kita. Tapi tuan-puan, benda berlaku dah dalam hidup kita. Ya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Benda yang berlaku itulah benda yang Allah kehendaki. Kalau Allah tak kehendaki, takkan berlaku. So, kita ambil lah benda tu. Benda dah jadi dah. Sekarang ni kita nak pandang ke mana? Pandang orang salah atau pandang kita? Pandang diri kita. Sebab nanti kita akan lihat, ya Allah, macam ni rupanya aku. Lemahnya aku, hinanya aku, kurangnya aku. Lalu, bila kita buat macam tu, kita akan ada aktiviti lepas tu. Kita ada agenda lepas tu, apa dia? Kuatkan diri. Baiki diri. Mantapkan diri kita. Kuatkan iman kita. Perbaiki akhlak kita. Banyakkan amal soleh kita nak cover balik ni. Ya, ada as-sayyiat, keburukan-keburukan yang kita buat. Subhanallah, kat situlah semangat kita akan segar. Semangat kita sangat segar, tuan-puan, bila kita melihat kepada diri kita sendiri dan kita rasa kita lemah, kita perlu dikuatkan. Kita jahil, kita perlu dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita miskin, kita perlu dikayakan oleh Allah dan kita kena berusaha. Itu akan menyegarkan hidup kita sendiri. Betul tak, tuan-puan? Kita akan rasa segar. Tapi kalau tak jumpa diri sendiri, itu orang kata apa? Mengambil hamboreh yang pergi healing. Sebab dia tak jumpa diri dia. Kalau jumpa, ya Allah, ya Tuhan, aku ni tak baik pun sebenarnya. Aku ni sebenarnya emosi berlebihan. Aku ni sebenarnya nafsu aku turutkan. Aku ni sebenarnya memang tak ada kesabaran langsung. Aku ni sebenarnya, kita akan jumpa diri kita. Tapi subhanallah, peliknya tuan-puan, bila kita jumpa diri kita, semangat kita akan lebih besar. Sebab kita minta tolong dengan Allah. Kan tadi ni'matul imdad, sepanjang hidup
kamu ada Allah untuk minta tolong sepanjang hidup. Masya Allah tuan-puan, kesan Asmaul Husna ni sangat kuat. Sangat kuat, dia menepis semua lintasan-lintasan yang nak merosakkan kita. Banyak lintasan yang sangat, kita kena faham bila kita diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, yang sangat dengki dan dendam dengan kita ni adalah syaitan. Syaitan berhempas pulas nak jadikan kita sebahagian daripada penghuni neraka lah, bersama-sama dengan iblis syaitan. Aku akan datangi anak Adam daripada depan, belakang, kiri, kanan, sehingga kamu dapati sangat sedikit yang bersyukur. Itu janji iblis syaitan. Sampai kamu dapati sangat sedikit yang bersyukur. Masya Allah. Sangat sikit yang bersyukur. Yang adanya yang kufur nikmat. Ya, tak puas hati tu, tak puas hati ni, gitu-gini. Sebab apa? Diganggu bisikan-bisikan oleh syaitan yang dah berjanji berdendam. Memang aku akan datangi halus depan, belakang, kiri, kanan. Syekh Sya'rawi sebut dalam ulasan, kenapa Allah tak sebut, kenapa dalam janji syaitan tu tak sebut atas bawah? Sebab janji tu depan, belakang, kiri, kanan. Atas bawah tak ada. Jadi ada ulama yang Syekh Sya'rawi ulas tu, ia seolah-olah simbolik memberi petunjuk. Atas dan bawah ni ada simbolik dia. Itu kekuatan yang tak dapat tembus dari syaitan. Atas itu adalah doa kepada Allah. Berdoa. Dan bawah itu adalah orang yang sujud dengan ikhlas kepada Allah. Mengabdi diri dengan ikhlas kepada Allah. Itu tidak ada daya dan upaya syaitan untuk membolosi lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Maksud dia, kamu rajin minta tolong dengan Allah. Kamu bergantung dengan Allah. Ya madad, ya Allah yang maha menolong, tuan-puan sekalian. Kamu selalu berdoa. Senjata kan doa ni, itu tidak dapat dibolosi lagi oleh syaitan. Atau kamu ikhlas mengabdikan diri kepada Allah, simbolik kepada sujud tadi, ya, maka syaitan juga tidak boleh mengganggu orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Jadi kesimpulan tadi, healing tu macam itulah. Yang pertama, tazkiyah. Yang kedua, jumpa diri kita untuk islah, untuk kita terus perbaikinya. Dalam huraian buku tuan-puan juga disebut, ya, firman Allah, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menuangkan kepadamu. Asbagha ni, dia ada perkataan lain juga namanya sibrah. Sibrah ni acuan. Macam kita buat kek. Kalau kita nak kek tu nanti jadi bentuk love, acuan dia kena love lah. Bentuk bintang, acuan dia bintang. So kena faham, acuan ni namanya sibrah. Ada acuan. Jadi dalam acuan ni akan dicurahkan. Dicurahkan, ya. Jadi cuba faham maksud. Wa asbagha 'alaikum. Allah akan tuang pada kamu. Tuang. Ikutlah macam mana kita nak faham. Allah tuang, tuan-puan. Mencurahnya. Ni'amahu. Allah curahkan. Allah tuangkan kepada kamu nikmatnya. Zahiratan wa batinah. Zahir pun Allah tuangkan nikmat. Batin pun Allah tuangkan nikmat. Makna dapat nikmat zahir dan batin. Nikmat zahir yang telah kita bincang tadi bukan perlu banyak. Tapi perlu terasa. Tuangan nikmat tu. Dia tak perlu banyak tapi terasa. Ini nikmat Allah ni. Rasa cukup. Ya, ada orang anak 2 orang tapi rasa cukup. Ada orang suami isteri, anak tak ada. Tapi rasa nikmat juga. Rasa cukup. Tak mesti ramai. Tak mesti banyak. Ya, itu nikmat zahir. Kan limited kan? Ya tadi. Kemudian batinah. Dan Allah bagi nikmat batin dia. Nikmat batin ni, redha tu nikmat batin. Syukur nikmat batin. Mahabbah, kasih sayang, nikmat batin. Husnuzan, nikmat batin. Iman, nikmat batin. Taqwa, nikmat batin.
tawaduk, nikmat batin, zuhud, nikmat batin. Subhanallah. Kalau kita hitung-hitung, takut nikmat batin ni kurang. Jadi dia tak balance. Tiba-tiba dicurahkan nikmat zahir. Sedangkan nikmat zahir ni kena diuruskan dengan nikmat batin. Kena diuruskan dengan keimanan, diuruskan dengan sifat tawaduk. Allah beri kejayaan, kejayaan, kejayaan. Tapi batinnya bongkak. Batinnya sombong. Na'udzubillah tuan-puan. Kejayaan tu boleh menjauhkan kita daripada Allah. Jadi, nikmat itu adalah zahiratan wa batinah. Dan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 7 hingga 8. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ini Allah cerita nikmat batin ni tuan-puan Tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, menjadikan hati kamu mencintai keimanan. Tak semua orang mencintai keimanan. Tak semua orang fikir pasal iman. Dapat akhir zaman ni tuan-puan. Tapi kalau Allah pilih kita, hati kita mencintai keimanan. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, dan Allah hiaskan iman dalam hati kamu. Zayyana, Allah gunakan perkataan zinah, perhiasan. Macam mana kita tengok perhiasan ni cantik tuan-puan. Kan? Itu tak jauh daripada kefahaman kita. Sebab kita orang perempuan memang suka pada perhiasan. Bahkan manusia. Zuyyina linnas, dihiaskan manusia kan dengan kecintaan kepada syahwat juga, minan nisa wal banin wal qanatir ila akhir ayat. Lebih-lebih lagi kita perempuan, kalau rumah kita suka rumah yang ada hiasan, paling tak apa dia, bunga. Apa lagi, nak best lagi, kristal. Lagi susah cucu nak main kat dalam rumah tu. Apa lagi ya? Itu memang lumrah. Allah gunakan perkataan yang dekat untuk kita faham. Apa dia? Hias. Bila hias kamu rasa seronok. Kamu rasa, rasa tenteram. Tapi subhanallah, nikmat batin yang Allah bagi, Allah hias hati. Kalau hias hati, bawalah ke mana hati tu. Bawa tempat sempit pun tak apa. Bawa tempat luas pun sama. Ya, bawa tempat sejuk, tempat panas, mana pun, sebab hati tu bersama dengan kita. Kalau hiasan lain, tengok juga. Kalau bawa ke luar negara, tengoklah berapa kargo kita dibenarkan luggage. Tak nak bawa lampu tu. Betul tak? Tapi hati tu dihias, pergilah mana-mana, tak ada sukatan. Nampak macam berat je ni kak. Yelah, 10 kg hiasan di hati yang tak ada. Seberat mana pun hiasan hati, tak ada penimbang boleh timbang. Allah hias hati kamu. Cantikkan hati kamu. Indahkan hati kamu. Dinginkan hati kamu. Apa nama hiasannya? Iman. Keyakinan kepada Allah. Subhanallah. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, dan di dalam hati kamu Allah datangkan rasa kebencian terhadap kekufuran, terhadap pelanggaran hak-hak Allah, dan terhadap maksiat dosa. Kamu tak suka, kamu tak senang. Hati kamu memang dah ada benteng. Tengok benda maksiat, hati kamu tak suka. Ini kan nak buat. Ternampak pun tak suka. Masya Allah. Ini nikmat tuan-puan. Ada orang dia kata, saya okey je tak solat. Allahu Akbar. Allah dah tarik nikmat. Nikmat apa? Hati dia
tidak melihat dengan kebencian lagi terhadap kekufuran, maksiat dan pelanggaran hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ya, kita kadang-kadang alhamdulillah ada Allah bagi rasa kan, tak beranilah, takut nak buat. Tak boleh tu maksiat. Tak takut ke? Itu nikmat. Allah letak kita rasa benci nak buat benda tu. Tuan puan nak suruh menari, melompat-lompat kat sini, buka gaya, buka muzik. Kita nak tanya, tuan puan sanggup buat tak? Tak adalah. Tapi ada orang boleh buat. Subhanallah. Ada orang boleh buat, tuan puan. Suruh buat depan suami sanggup? Depan suami pun fikir 100 kali. Apakah benda rupanya Ustazah? Padahal boleh tu dari segi syaratnya boleh. Tapi dah melibatkan soal budaya kita juga, kebiasaan juga, ya. Dan kita rasa macam kurang akhlak pun ada kalau macam itu, ya. Macam-macam. Subhanallah. Itu nak fikir kat mana? Hati tu tergamak ke tak tergamak? Sampai hati ke tak sampai hati? Pakai skirt atas pada lutut. Nak tanya tuan puan, sanggup tak buat kat rumah? Depan anak cucu menantu, sanggup tak? Tak sanggup. Kok sanggup pun dalam bilik tu, itu pun duduk seorang. Masuk orang kan cik kain balik. Contohnya lah. Itu bukan difikir, itu hati tuan puan. Tapi ada orang, rata dah. Melancong pakai skirt pendek tu. Boleh hati dia pakai. Subhanallah, ada nikmat batin tuan puan yang tak nampak dengan mata zahir. Tapi tanda dia nampak. Tanda dia nampak. Kesan dia nampak. Sebab tu kalau kita pergi jumpa tuan guru yang mursyid tu, kita kata dia mursyid, dia kasyaf. Kadang-kadang nampak pada kesan tu. Kesan luaran tu nampak. Dia boleh nampak. Jadi dia katalah apa penyakit hatinya. Bukanlah tahu betul-betul, tapi itu adalah jangkaan dia terhadap kesan yang dia nampak pada akhlak, pada pergaulan. Kalau pergi musafir 3 hari, 4 hari, nampak sikit-sikit. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Sebab nikmat yang batin tu memang tak nampak kat dalam tu, tapi cerminan dia di luar juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tengok ayat ni kata, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Fadlan minallah. Semua tu kurniaan daripada Allah. Wa ni'mah, dan ni'mat daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Kadang-kadang lebih menakutkan benda yang sebenarnya kufur, benda yang sebenarnya fusuk, benda yang sebenarnya isyan, tapi diperindahkan pula sehingga jadi macam okey je. Itu lagi kita takut. Sebenarnya tak okey. Kalau dilihat dari si kacamata syarak, cuba tanya pada orang-orang soleh, orang alim, sanggup tak? Tak. Tapi tiba-tiba benda tu, tak ada apa-apa, jadi okey. Itu menakutkan. Ya, sebab apa? Kalau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu terang dan jelas untuk melihat mana dia iman, mananya fusuk, mana dia isyan. Jelas. Sebab apa? Cermin kat dalam hati. Allah dah hiaskan kat dalam hati tu. Allah dah kuatkan kat dalam hati. So nampak. Tak boleh ni tak betul, ni tak baik. Yang ni bagus, ini tak. Senang nampak. Sebab diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi semua yang kita bincang ni tuan-puan sekalian, dalam nikmat imdad, pertolongan Allah. Setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak biarkan kita. Dengan penuh kasih sayang, Allah menjaga kita. Allah mengurniakan kita petunjuknya. Ada manualnya, ada Al-Quran, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukurilah nikmat ijad kita, nikmat kejadian kita. Ya, kitalah yang kena menghargai, menghormati, memuliakan diri kita sendiri dengan pilihan, cara hidup, corak hidup
yang kita usahakan biiznillah untuk diri kita sendiri. Kalau fokus kita kat situ, hidup kita tenteram, tuan-puan sekalian. Urusan orang biarlah jadi urusan orang. Walaupun urusan orang tu kadang-kadang melibatkan kita, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur semuanya. Kekuatan atas dan bawah simbolik tadi sangat penting. Kekuatan doa, kekuatan keikhlasan, sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, semua tu insya-Allah akan menjadi sebab kehidupan kita akan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Kalau nak share doa tuan-puan, antara doa yang Ustazah kira memang baguslah selalu kita amal. Ini macam berkait dengan nikmat imdad tadi, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu doa yang berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله كله ya ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, ya Qayyum, wahai yang maha. Jadi tak sedap nak terjemah wahai yang maha berdiri sendiri, tapi macam itulah terjemah dia. Maknanya memang tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Ya Qayyum, ya Qayyum. Masya Allah, Allah yang maha esa, tidak ada keperluan dan kebutuhan kepada yang lain. Aslih li birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, aku merengek. Astaghith ni, kalau nak terjemah, ya. Sebab astaghith ni maknanya macam berterusan, tak ada berhenti. Jadi bahasanya lagi senang faham, merengek. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku merengek. Merengek, Ya Allah, minta. Minta apa dia? Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Segalanya. Zahiran wa batinan. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, dunia, akhirat, segalanya perbaiki ya Allah, perbaiki. Wala takilni ila nafsi. Jangan engkau tinggalkan aku, serahkan aku, biarkan aku pada diriku sendiri. Sebab apa? Diri kita ni terlalu banyak kelemahan. Kita jahil, kita hina, kita tak tahu, kita tak reti. Biar Allah yang uruskan seluruh hidup kita. So hati kita akan tenang, sahabat-sahabat sekalian. Dan inilah sebenarnya jalan ketenangan ya untuk kehidupan kita di dunia ini, dan insya-Allah mudah-mudahan beroleh ya ketenangan yang abadi di akhirat nanti. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.